Benda kecil tu salah. Okay. Uh, sponsorship macam biasalah, orang akan bagi kita orang kata apa, macam sumbangan, bukan sumbangan actually, orang kata dana untuk membuat projek tu, tapi kita ada memberikan dia something balik lah, value orang kata untuk dia punya investment dia orang tu kepada kita, macam tu. So macam kita tengok kan, macam EPL, Bank of Barclay yang sponsor, so kita kena paparkan lah nama dia, Barclay, English Premier League. Tapi kita tahulah Barclay tu adalah bank. Kalau siapa yang tak tahu tu, sekarang kena bawa tahulah. Dia bukan simply nama Barclay EPL je, sebenarnya Barclay tu pun Bank of Barclay. Bank terkenal dekat England. So macam tu lah, macam sponsor-sponsor lain pun macam tu kat sama. Kalau macam dulu macam saya buat, saya ada sponsor from Dell, ada sponsor from KFC, McD untuk pergi ke Jepun dulu. McD pun ada. Kalau pandai lagi nak dapat sponsor, pergilah dapatkan sponsor. Tapi kena win-win situation lah, kena bagi dia something valuable yang boleh trade untuk dapatkan dana dia tu. Macam tu. Sebab kita tak boleh simply minta sponsor je tu, apa orang kata apa, dia punya give and take. Macam tu. So kena ingat lah kalau buat sponsorship, nanti korang nanti dah buat projek, sayang lah you guys nanti tak boleh nak buat projek sebab kita dah MCO ni kan. Kalau boleh buat, dia tak ada MCO ni, you guys boleh buat, you guys boleh tahulah cek sponsor. Kadang-kadang our parent pun boleh consider as sponsorship. Macam kalau macam project student lah, normally project student ni kita panggil parents pun as a sponsorship jugalah. Kita tak cakap dia bagi duit, dia donate duit tu, kita panggil dia as a sponsorship. Macam tu. Hujan pergi. Kat Govi, kat Rawang hujan? Tengah hujan sikit. Tengah lentir sikit. Saya baru start hujan. Semalam dah hujan lebat. Bagus lah. At least saya boleh tidur dengan aman malam. Daripada pagi pun gelap. So, apa ni, Brandon, tempat you tak hujan? Tak, belum lagi lah. Tapi ada tanda-tanda lah? Ada. Yo, kenapa you nangis? Sedih. Allah, why saya tengok Naruto. Sedih tengok Azuma mati. Okay, ada revenue yang you boleh buat masa untuk revenue yang boleh you dapat selain daripada sponsorship, government grant and spectator. You guys boleh dapat revenue tu from selling merchandise lah. Ini selalunya masa budak-budak final project selalu buat lah, jual apa, buah-buahan apa semua kan, jual udon lah apa lah. Itu that's we call it as a selling merchandise lah, untuk dapatkan duit tu. So ini pun one of the kata ways untuk you guys nak cari income lah, cari revenue tu, source of revenue. Sebab tu kalau you macam, saya suka bagi EPL tu sebab apa, semua EPL tu semua ada benda tu. Senang, semua benda tu yang macam kelab, macam you guys tengok kelab-kelab kat English Premier League kan, diorang dapat sponsorship, ada sponsorship, ada TV sponsorship apa semua, lepas tu diorang ada spectator fees, at the same time diorang pun jual merchandise diorang. Kalau tanpa merchandise diorang tu yang sebenarnya bagi duit, bagi gaji dekat player ni, and then the same time tiket tu semua tu. Sebab tu diorang kena keep selling their merchandises all around the world, tak kisahlah kat mana pun. Okay, lepas tu macam benda-benda lain pun, yelah tengoklah, depend pada you punya project macam mana lah. Kalau you kata you nak buat macam CSR, kalau you nak jual merchandise pun boleh je, tapi your own merchandise lah, tak boleh lah kata merchandise lain daripada Indonesia ke, itu lain pula je. Okay, lepas tu ni adalah, next adalah participant fee. Participant fee ni normally kita tengok yang bayar dan dia akan terlibat. Selalunya ini untuk yang macam marathon sports lah, marathon, bowling, apa lagi, badminton tournament ke, yang melibatkan perlibatan kita bayar dan kita libat dengan event tu. Zombie run ke, macam tu lah kiranya. So tak, okay, faham dari segi spectator fee, government grant semua ni. So tadi kita tengok revenue, ni kita tengok event punya budget design.
Kita tengok budget, macam mana kita nak design budget tu based on tepi ni lah, daripada fixed cost, operation cost, variable cost, revenue dan breakpoint. Sebab dalam kita punya projek tu kita kena buat benda-benda ni, macam cost tetap, operation cost tu, cost apa, benda-benda lain, variable cost, so kita kena ada benda tu. Lepas tu revenue, income, generate income. So macam fixed cost ni benda yang dah betul-betul tetap, duit yang betul-betul korang keluarkan, yang maksudnya korang memang betul-betul spend lah kat situ. Contohnya korang event tu korang hire catering tu kata so, sekepala RM10 untuk breakfast dengan lunch dia buatkan, so RM10 per head. So kali let's say lah kali per 100 untuk event tu, kali 100 is 4,000 kat mana? RM10 is 4,000 kan? Ke 400 kali 100, 10, kita ada RM10 sekepala, kita ada 400 orang. 4,000. 4,000 lah. Okay, so kita bayar 4,000. So 4,000 tu adalah fixed cost. Dah memang tetap, tak ada ubah-ubah. Unless you guys ubah lah benda tu. Ubah maksudnya ubah dari menu dia ke untuk kurangkan duit benda tu. Then tapi kita tetap, benda tu kita tetap bayar lah. Benda tu yang dah benda tetap. Senang. Lepas tu okay. Lepas tu operational cost ni adalah daily cost yang hari-hari ni adalah harian punya cost. Maksudnya korang pakai kadang-kadang, so korang nak buat projek kan, kadang-kadang sebelum projek korang tu, hari kejadian projek korang akan spend certain amount of cost untuk orang kata apa, macam nak buat kerja tu. Contoh macam korang nak cari orang, korang nak meet arrangement, nak transportation, semua tu. So ni benda-benda yang orang kata daily transaction lah, daily cost yang korang kena pakai lah. Ini pun kena masuk juga sebab kadang-kadang macam contoh lah korang punya itu lagi 1 week, so minggu ni korang banyak pergi ke sana, pergi ke sini, so with transportation mungkin korang kira kat situ, mungkin daripada travelling expenses. Lepas tu korang kena beli barang-barang yang from contohlah korang beli barang daripada apa, mesti tu kira sebagai operational cost lah kiranya. Barang-barang yang apa, daily costs lah, harian apa, pemakaian harian macam tu. Lepas tu kalau dari segi variable cost ni macam korang tengok several cost at the event such as accommodation, food. Yang ni adalah kos-kos tambahan lah. Normally kita tengok variable cost ni adalah kos-kos tambahan. Contohnya macam tempat tinggal, makanan tambahan kadang-kadang tu. Lepas tu apa, ada benda-benda yang perlu kita tambah untuk projek kita. So ni adalah variable cost lah kita. Saya selalu panggil ni kos tambahan lah. Betul. Okey. Revenue macam biasa, revenue adalah benda yang kita nak dapatkan duit. Contoh macam tadi, tiket sale lah, sponsor apa semua tu. Break even point. Okey, lepas kita kita dah buat fixed cost, operation cost, kita kena ada satu cost lagi yang kita kena tengok adalah masa kita buat budget ni adalah break even point. Break even point ni adalah korang tahu kan, tengah-tengah, maksudnya tak rugi, tak untung. Tapi kita kena capai break even point tu. Sebab kadang-kadang kalau kita buat projek ni kan, macam contohlah macam konsert tu kan, you tutup sikit buka ni, buka sikit air ni sikit. Macam you guys tengok kan, macam ada yang macam korang tengok konsert apa semua, diorang memang kena target berapa orang berapa orang yang datang spectator datang tu, because diorang dah tahu itu adalah break point diorang. Let's say lah kalau konsert BTS tu, diorang memang target paling minimum pun untuk break even point pun dekat 1,000 orang kat Malaysia ni, contoh saya kata. So 1,000 spectator. So dia kena achieve that thing. Kalau tak, kalau bawah 1,000 dia akan rugilah. Macam tu. So better yang
kita kena ada budget, kena buat juga break-even point. Maksudnya cut out point. Kalau kita tak macam event kita tu tak sampai yang sepatutnya kita budget tu, kita kena cut off kat situ. Harap-harap dia sampai pada budget kita ni. Budget break even point. Kalau tak, memang kita rugi habis lah. Kalau bawah break even point, memang kita rugi habis lah. So next time kita tak boleh buat projek tu lagi lah. Kalau lebih daripada break even point, maksudnya kita dapat profit lah. Okay. Financial, the aim of event planner is to reduce cost effectively and efficiently. Okay. Kenapa kita kena buat tadi yang budget design tu kan? Sebab kita kena sebagai planner, kita sebagai project manager, kita akan reduce cost kalau yang mana yang boleh secara efektif dan efisien lah. Kalau kita memang akan, macam mana pun kita akan cut cost. Di mana yang tak perlu di cost tu kita akan cut lah. Tengok pada keperluan pada projek tu ataupun event tu sendiri. Sebab kadang-kadang orang-orang bawahan kita ni akan bagi benda-benda macam-macam budget tau. So kadang-kadang idea untuk budget ni, kadang-kadang kita kena kurangkan cost tu. So kadang-kadang tak perlu pakai cost tu, ataupun tak payah pakai cost tu, ataupun kurangkan cost tu. Sebab benda-benda ni akan efek pada long time run kita punya project tu lah, atau event tu. Tadi dari segi financial, sekarang ni kita tengok pada staffing dan juga scheduling event staff tu. Okey, untuk setiap event kita ada different scope dan juga talent untuk orang-orang kita nak orang kata hire, dan juga kita perlukan orang tu lah. Sebab it depend pada, sebab apa, it based on, tengoklah kadang-kadang ada orang tu good organizer, ada orang tu good communicator, ada orang tu vigorous. Vigorous tu maksudnya dia serba boleh. Dia serba boleh untuk membuat multitasking kerja. Lepas tu dia ada computer skill, dan ada orang tu dia pandai untuk gathering resource and equipment. So kita kena tengok pada scope dengan individu. Tengok pada individu orang tu macam mana. Sebab kita tak boleh nak hire event ataupun hire orang untuk event ataupun projek kita tak tahu apa dia punya kelebihan dan kekurangan. Kita kena kaji dulu sebelum kita nak hire orang tu. Unless kau dah kenal lama orang tu, yes lah. Tapi kalau macam baru-baru, orang baru, kita kena tengok apa dia punya kemampuan. Dia tak boleh macam terus hire gitu. Sebab tu kalau macam you guys dah pun kerja nanti, even sebab kat college ni korang tak dapat nak buat event ke apa kan, cuma susah sikit lah korang nak faham benda ni. Tapi nanti kalau you guys dah bekerja, kalau you guys nanti dah buat event ke apa, you guys akan nampak lah, okay, siapa yang pandai lead, good organizer, maksudnya dia pandai nak lead orang-orang tu. Ada orang tu dia pandai communication from one department to one department, dia pandai. Dia orang tu dia multitasking, dia vigorous, dan dia kaki kira lah, dia akan kaki macam teliti. Selalunya yang vigorous ni dia akan kaki teliti. Dia boleh buat kerja macam kerja, tapi dia paling kerja yang paling itu dia teliti. Lepas tu ada computer expert, ada juga orang yang pandai gather resource dan juga equipment dia. So untuk staffing tu kita ada differentiate. Okey, kalau kita nak balancekan kita punya orang yang kita nak hire tu kan, staff tu kan, dia pada elemen apa kita kena tengok differentiate. First adalah expertise, dia punya kelebihan dia. Dia punya kepakaran lah, expertise tu kepakaran dia lah. Lepas tu ability dia. Apa dia punya ability yang dia ada. Lepas tu knowledge dia, last kali kita punya experience. Kita kena balance, tak boleh semua orang ada expertise, tak boleh semua orang ada abilities. Kita kena balance. Kalau ada empat-empat ni cantik lah. Tapi selalunya susah nak dapatkan orang yang ada empat-empat kriteria tu. Unless orang tu dah memang betul-betul experience. Selalunya kalau nak ada empat-empat kriteria ni, orang yang betul-betul ada experience lah, long experience tentang projek tu. Because dengan lagi lama experience dia dah ada banyak knowledge. Dengan banyak knowledge dia akan jadi banyak ability dia, at the same time expertise dia pun akan jadi banyak. So kita kena tahu juga, kadang-kadang orang tu dah lama sangat pun, ada experience banyak pun, nanti akan jadi susah bagi kita. Sebab dia akan cakap, dia akan buat macam ni lah. Kita kena balance kan, kena pandai-pandai, kena
pilih orang tu untuk buat projek tu kena pandai. Kita kena pandai manage lah orang tu. Ni macam contoh lah, yang ni untuk kalau ada event untuk 3 duration event and untuk full time punya event. Macam session pertama mesti kena ada seorang yang full time session ni orang, lepas tu 2 volunteer, maksudnya part time lah. Sama juga macam yang lain-lain session. Ini contoh lah kalau macam dia depends pada projek apa yang korang buat. Okay. Untuk kalau kita nak tengok, bukanlah tengok, maksudnya kalau kita nak staffing orang tu, nak train orang tu, kita kena hantar orang tu pergi. Ni adalah salah satu teknik lah, provision yang kita kena hantar orang tu kepada management training program. Yang ni selalu ada. Kalau macam yang after graduate, dia kadang-kadang ada company ni ada buat macam satu management training program untuk dia nak serap. Dia tengok orang tu boleh buat kerja tu tak. So dalam ni, ini nama dia provision. Maksudnya kita bagi macam provision period. Maksudnya macam kita nak tengok orang tu dari satu tempoh, kita tengok orang tu dalam setahun ke, kita tengok orang tu boleh buat kerja atau tidak. Kat sini lah kita tengok nanti, sebab dia under training kan. So kita tengok dia boleh buat kerja ke atau tidak, dia boleh kata apa, dia boleh bekerja sama dengan orang lain tak, dia pandai tak nak lead, dia pandai dia apa, dia punya capable apa, abilities apa, dia punya expertise. Kita tengok dari situ. Yang ni adalah demand and scheduling of staff lah. Yang ni normally ni macam apa kata apa, ni macam scheduling lah. Sebab scheduling ni dia payah sikit. Sebab kalau saya nak cerita, saya boleh cerita, tapi kalau nak base kan, kalau korang ada experience masa bekerja tu lagi senang lah. Tapi macam Brandon, saya tahu dulu you bekerja kan? Kerja. Dulu macam mana you punya boss tu, orang kata apa, supervisor you tu buat scheduling untuk you? You dalam seminggu tu you kerja 3 macam say 5 hari, mesti sehari cuti kan? Sehari cuti. So dalam event pun kena ada macam tu juga. Orang ni kalau event ni selalunya kalau ada yang macam scheduling dengan scheduling roster ni, normally kalau event yang besar lah, macam melibatkan 3 to 4 days punya event. Tapi kalau setakat 1 hari ni event tu tak payah. Tak payah. Scheduling pun tak apa, cuma kita kena placement sajalah. Kita buat apa, orang kata apa, placement untuk kru tu kat mana. Kru ni duduk mana, kru 2 letak kat mana, kru 3 letak kat mana. Itu je. Itu beza dia dengan scheduling. Yang ni expertise required. Ni kira macam requirement lah. Expertise ni, kalau macam event kita kena ada orang yang expertise. Orang kata kepakaran dalam sesuatu bidang tu kena ada lah. Kita kena mana-mana kena ada lah. Kalau macam contoh COVID, dia punya kepakaran adalah dari segi orang kata boleh dapatkan sponsor, orang kata apa, dia pandai negotiate untuk sponsorship. Itu expertise dia, kepakaran dia. So kita kena ambil dia untuk hire dia untuk dapatkan sponsorship kita. Kalau dia ada expertise yang lain, kita tengok. Tapi tak semua expertise yang kita perlukan, kita tengok pada dasar pada kita punya event dan juga projek kita tu. Nanti semua orang time korang nanti bekerja kan, nanti kalau korang nak buat projek, time tu lah semua mengaku expertise pada apa-apa. Percaya saya rasa. Okay. Requiring voluntary staff. Untuk macam event, certain event, okay, kadang-kadang ada certain event kita kena ada volunteer. Okay, kalau event tu besar, kita kena ada volunteer lah. Kita ada original staffing kita, maksudnya kru kita yang original, yang main kru tu. Tapi main kru kita ni kena ada orang tolong dia. Kan kru-kru kita kan ada setiap tu ada kerja-kerja dia kan, macam equipment, lepas tu ada food and beverage, lepas tu ticketing and price. So setiap jorang ni kena ada jorang punya volunteers jorang. So untuk kriteria-kriteria untuk volunteer ni, it depends on what type of tengoklah apa satu tu, kita tengok event apa kita buat. Lepas tu daripada event tu kita buat tu, baru kita tengok apa dia punya hobi, apa dia punya interest, apa dia tengok dia pernah libat tak, ada experience tak libat dalam orang kata apa, projek ke.
Lepas tu dia pandai tak buat kerja-kerja benda lain macam advertisement ke on social media. Kita kena ada benda-benda ni. Kita tanya, kita kena minta CV juga. Kalau yang macam event bodoh-bodoh tu tak payahlah macam CV macam ni. Biasa kan ada yang event tu macam ada yang perlu kena ada resume. Ada yang event volunteer tu dia tak perlu resume, dia macam nak hire je. Supaya orang nanti dia beritahu dah kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni. Macam tu. So habislah cerita kita. Sekejap. Habis. Dah habis dah. Habis nak sesambung lagi ke? Ingat banyak lagi. Sir, nak tanya. Ha. Assignment satu saya okey kan? Saya tak check lagi tu. Oh, belum. Sir. Ha. Assignment satu saya nak delay sikit boleh? Delay? Kamu ada sampai Jumaat je. Jumaat. Saya hantar sebelum Jumaat. Boleh lah. Boleh. Tak ada masalah. Saya bukan jenis yang kejam sangat lah. Tapi orang kata apa? Kena pandai lah. Kejap. Brandon dah hantar kan? Dah. Tapi saya tak check lagi semalam. Si Aisyah ni dia tak komen tau. Tapi Aisyah buat ke tak? Saya tak tahu. Dia. So Liana dengan Brandon dah hantar kat sini. Yang tinggal COVID je lah dengan Aisyah. Tak apa, nanti COVID kalau you tak sempat esok nak hantar, beritahu saya tau. Saya buka lagi time untuk tu. Sebab saya set untuk Sabtu pagi tu dia tutup nak submit. Yang tadi RM20 tadi. Kenapa you simpan? Ya, tadi pun. Okay. So ada apa-apa lagi soalan? Nanti saya check. Saya tak check lagi tu kamu punya assignment tu. Tapi senang je kan. Dia suruh kamu buat cari kamu buat event sendiri kan. Tapi event saya pilih cosplay night lah. Tak apalah. Okay dia kata buat annual dinner kan. Tak kisah pun. Apa ni? Annual dinner boleh je pakai kostum. Masalahnya boleh je. Tapi VIP tu saya ambil artis lah. Tak ada masalah. Okey je. Okey. VIP tu dia sama ada among dia adalah artis tu pun VIP. Dia kena buat timetable kan? Kena buat sikit lah. Alah, dia timetable tu macam betul. Okay, from 6 to 7 guest arriving, 7 to 8 guest register. Itu je. Sampai berapa tu je. Bukannya suruh korang buat scheduling sampai 3 hari per hari. Unless kalau you guys buat annual dinner tu sampai 2 hari, saya tak tahu lah kan. Tapi untuk bajet tu cuma tulis tempat venue tu, decoration, makanan food catering. Food and beverage lah. Tu elektronik, barang-barang elektronik tu. Tu. Tak masuk ada kan. Tak payah sebab saya pilih tempat tu dia dah tahu dah. Kiranya ada include sekali lah. Dah include dah. Okay. Macam kita dengan Palace of Golden Horses lah. Kalau dia venue dia kena yang betul punya je. Kena cari betul punya. Itu kan tak kisah pun. Janji logik lah. Sesuai untuk buat annual dinner tu. Tak ada masalah pun. Tapi kalau kita invite VIP tu kan, kita kena bayar kan? Yes. Kita kena bayar artis tu. Yeah. Normally kita akan bayar artis lah guna bajet kita lah sebab itu annual dinner kan. So kita kena bayar from our budget lah. Paling common pun tengoklah kalau artis tu famous, terlampau famous, mau 3 lagu 5,000 macam tu lah. Tapi tema dia boleh apa-apa juga kan? Tema tak kisah. You nak buat tema Hollywood ke Bollywood ke, sains ke, komik ke, tak kisah as long as dia ada tema. Dia tak sebab saya tak restricted kan benda-benda tu. Dia fleksibel.
Nanti yang si Diana nanti saya take note dah yang dia internet problem. Tak saya kena ambil note tu benda-benda tu nanti nak beritahu dekat administration. Dia kata dia internet ada masalah rumah internet dia. Wifi dia. Yelah kita tak boleh cakap apa kan kalau ada kata masalah kat rumah tak boleh cakap apa. Tapi Aisyah saya tak pasti lah. Sebab dia pun selalu internet masalah. Dia bukan internet masalah, dia sendiri yang malas. Kalau you guys nak tengok kan, saya boleh tunjuk kan. Susah nak team dengan dia. Ni baca ni. Nampak ni. Ni yang masa kita buat first class tu. Lepas tu saya tengah kemas rumah. Lepas tu kejap-kejap ni dah tak ada, dah 1 jam kejap ni. Tak muncul-muncul. Lepas tu saya kata download, dia kata sorry saya baru bangun. Download. Lepas tu tadi baru saya mesej tadi, mana kamu tak ada pun tak terbalas. So saya nak buat macam mana? Tak apalah, so habislah di sini our class. So thank you for participation. So next week chapter 3 lah. Next week kita buat assignment 2 lah. So kita continue our class on 2 Julai lah. Nanti beritahu Liana lah. Nanti saya beritahu dekat dalam group nanti. Ya. Ada kelas ke? Next week ada kelas kan? Next week kita buat assignment je lah. Saya upload macam minggu lepas lah. Saya upload assignment, you guys fokus kat assignment je. Hari ni tak ada apa kan? Hari ni tak ada lah. Hari ni tunggu kamu submit je lah. This week sebenarnya saya tunggu kamu submit assignment 1, lepas tu saya mengajar. Lepas tu next week kita buat assignment 2. Di other week yang 2 Julai nanti saya baru mengajar chapter 3. At the same time kamu hantar lah. So saya tak nak bagi korang stress sebab korang kan ada hari-hari korang ada kelas. So macam tak nak bagi stress lah. Kan stress kan korang complain ke malah ni. Ni apa tekan? Apa yang berani tekan tu hai. Raise hand. Saya pun tak tahu boleh buat benda tu. Ni raise your hand. Okay lah, saya stop recording. Thank you for your participation for the class. Thank you. Okay, I see you next week